Ibnul Munzir mengatakan menghukum hadis dia ni sahih. Begitu juga Ibnu Hazam dan lain-lain. Itu bermakna tausik daripada tausik untuk dia lah. Hafiz Ibnu Hajar menukilkan, dia kata Ibnu Sa'ad kata dia ni thiqah qalil hadis. Ibnu Hibban kata thiqat. Ibnu Abdul Bar kata majhul la yuhtaj bihi. Maknanya tidak diketahui dia, tidak boleh dibuat hujah. Itu satu. Yang kedua, an umumatil lahu minal ansar, tidak disebut nama, tetapi bila disebut minal ansar, besar kemungkinan lah kira-kiranya mengikut kebanyakan ulama'nya, maknanya di kalangan sahabat. Kalau tak tahu nama pun tak apa, kalau tak tahu nama pun tak apa. Tetapi ada juga ulama mengatakan bahawa kalau kata minal ansar ni tidak semesti maknanya sahabat, boleh jadi daripada anak-anak dia, anak-anak sahabat, bermakna tabi'in. Kalau tabi'in tak sebut nama tu tak boleh, tak boleh, menyebabkan hadis itu tak kuat. Lepas tu cerita tak apalah. Nabi SAW duduk memikir bagaimana nak kumpul orang untuk sembahyang. Lalu adalah orang kata kepada dia, yang dia sahabat lah, kata buat gini-gini seperti yang kita baca tadi lah. Sungguhnya suruh kata akap daerah. Kalau akap daerah hak buta tak nampak lah. Maknanya tak itulah juga. Nabi SAW tak kenal. Lepas tu disebut qun, itu syabur trompet. Nabi SAW tak kenal. Lepas tu dia kata ni cara Yahudi. Disebutkan nakus. Nakus ni kalau kita ketuk lah, ketuk kayu besar macam dipukul dengan kayu kecil, itu ketuk. Faqala, Nabi SAW kata itu cara orang Yahudi. Abdullah pun balik lah dalam keadaan pusing lah, dia dalam keadaan mikir. Kerana Rasulullah SAW pun mikir juga, susah hati juga. Lepas tu dia pun mimpi, tak apalah, tak apalah saja. Cumanya kalau kita perhatikan di sini kan, Sayyidina Umar susuk 20 hari. Itu benarnya. Kalau dalam riwayat yang sahih dia tak ada benda-benda lagu tu. Berapa Sayyidina Umar susuk tu? 20 hari. Susuk tu buat apa? Boleh kau susuk-susuk lagu tu? Kalau dalam syarah ni dia kata fakatamahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyembunyikannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Lepas pada tu barulah dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia cerita ni setelah setelah Abdullah bin Zaid ni cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi dia tu, tentang mimpi dia tu. Barulah dia ni cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia, apa yang menegur, apa yang menghalangmu untuk memberitahu kat aku? Dia kata Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku. Telah mendahuluiku tu mendahului dari segi mana? Mendahuluiku tu dari segi mana? Dari segi mimpi dulu. Dok ni Abdullah malam tu mimpi, esok tu royak selalu. Sayyidina Umar 20 hari sebelum pada tu. Mana dulu lagi kan? Apa makna Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku? Kalau kita kata dia mendahuluiku dalam menceritakan kepadamu dari ke dia, dah tak royak 20 hari, nak dari mana ke dia? Kalau royak dulu lagi 19 hari lebih dulu, 20 hari lebih dulu lah daripada Abdullah bin Zaid tu kalau dia royak.
Dia tak royak, jadi apa makna? Sebab itulah hadis-hadis ini kalau kita tengok ada perawi-perawi yang dipertikaikan, dia ada gitu. Benar. Ada benda orang kita kata Kelantan kata ada buah cening lah. Ada tepat cening orang kata. Hak tak berapa cuci molek. Nampak macam tak berapa molek tu Sayyidina Umar susu. Kalau dia kata selain Sayyidina Umar terlupa selama 20 hari, bila dia dengar abad tu baru dia teringat, itu boleh kira. Boleh kira. Itu makna riwayat ini tentu sekali tidak riwayat bil lafzi. Kalau lafaz begini. Sebab apa nampak macam tak molek tu Sayyidina Umar nak susuk tu. Perkataan fakatamahu. Kalau dia kata fanasiyahu, munasabah. Dalam setengah-setengah riwayat yang lain dia ada sebut Sayyidina Umar terlupa. Sayyidina Umar terlupa. Kalau kita kata terlupa pun, iyalah terlupa tu mungkin manusia boleh terlupa. 20 hari terlupa, benda penting lagu tu dia mimpi, dia boleh terlupa. Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar juga. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, nampaknya Nabi SAW ni baru tahu apabila sahabat ni royak ke dia. Sebelum pada tu Nabi SAW tak tahu. Seseorang yang baru dia tahu tentang azan ni, syariat azan ni melalui sahabat lah, bukan melalui Nabi SAW sendiri. Yang ni tidak berdasarkan wahyu, hanya berdasarkan ijtihad. Adakah ia begitu? Kalau ia begitu berat juga. Tak sedap tu kedudukannya. Jawabnya tidak begitu. Nanti akan datang kita akan jumpa ni. Nabi SAW kata wahyu telah mendahuluimu. Kalau hak beri kepada Abdullah bin Zaid itu bukan wahyu. Wahyu ni kepada dia. Makna wahyu telah mendahuluimu, maknanya aku. Kalau dalam hadis ni dia cerita Sayyidina Umar ni 20 hari sebelum daripada Abdullah bin Zaid, Nabi sebelum pada tu lagi. Nabi sebelum pada tu lagi. Dah kalau Nabi mimpi dah sebelum pada tu, apa dia bicara pula? Kita kata apa yang bicara? Orang ni bagi pendapat ni, orang ni bagi pendapat ni, royak sajalah. Royak selalu. Apa makna? Ni di sini beberapa kemuskilan. Ya sebetulnya memang sebelum pada tu tak ada berlaku. Hak kata Sayyidina Umar susuk 20 hari tu pun tak ada. Sama mimpi malam tu lah lepas pada bicara tu. Nabi SAW pun diwahyukan malam tu juga. Abdullah bin Zaid pun mimpi malam tu juga. Sayyidina Umar pun mimpi malam tu juga. Sebab itulah dalam riwayat-riwayat ada disebutkan 7-8 orang sahabat mimpi. Bukan Abdullah bin Zaid seorang. Tapi dah ke dia dulu pergi cerita kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar pun pergi bunyi tu pergi. Mana dia mimpi lagu tu juga. Hak tu yang dia kata, dia telah mendahuluiku. Dia cerita Sayyidina Umar berasa lewatlah dia. Lewat juga ke mana-mana. Sepatutnya dah ke dia benda-benda yang baik. Tapi dah kepada Abdullah bin Zaid. Tetapi perawi ni jadi bercelaru sampai jadi lagu ni. Sayyidina Umar susuk 20 hari ke. Hak sebetulnya tak ada. Kita kena pakai riwayat yang lebih sahih. Hak lain kalau lagu tu jelas. Hak ada Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, ada tu. Dari segi cerita tu. Bukan mimpi dulu. Tidak. Mimpi tu malam sama. Nabi SAW dapat wahyu pun malam yang sama. Jadi ini azan ini sabit, syariat azan ini berdasarkan wahyu yang disokong oleh banyak mimpi-mimpi sahabat, menandakan sebagai ini adalah suatu yang benar. Begitu. Lepas tu apa yang Imam Abu Dawud mari hak ni? Dia mari hak ni, dia tidak mari lain seperti kita royak dah. Kaedah apa di kitab-kitab Sunan Sittah ni, setengah-setengah orang yang dia tidak faham, dia kata setiap mari tu sahih belaka lah, molek belaka lah. Tidak lagu tu. Tujuan pengarang-pengarang ni dia gini, setengah-setengah orang salah faham. Dia kata apa tak ada riwayat daripada orang ni, tak ada riwayat daripada orang ni. Sebenarnya ulama-ulama hadis ni hak masyhur-masyhur tu kan,
Imam Muslim